Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kuliah kita kali yang ketiga. Terima kasih Makcik Siti Aisyah Muhammad Ali, alhamdulillah dah terima kitab, alhamdulillah. Bagi yang nak order kitab, kita boleh post insya-Allah. Harga 20 termasuk postage 28. Satu naskah insya-Allah. Baik, kita sambung muka surat 6. Pengarang mengatakan ayah Nabi meninggal dunia. Nabi berumur 2 bulan. Kemudian bapa Nabi meninggal dunia tanpa meninggalkan harta pusaka sedikit pun. Pendapat yang lebih tepat, ayah Nabi meninggal dunia dan meninggalkan warisan faraid kepada Nabi beberapa ekor unta, dan ada seorang hamba yang menjadi pengasuh Nabi, iaitu Ummu Aiman, orang kulit hitam. Nama betul dia Barakah Al-Habasyiyah. Jadi ayahanda Nabi meninggal dunia bukan tak ada harta langsung. Ada beberapa ekor unta, bahkan ada seorang hamba perempuan, bibi Hadinah yang mengasuh Nabi. Nama dia Barakah Al-Habasyiyah, orang Afrika. Lebih dikenali dengan panggilan Ummu Aiman. Nanti Barakah ni dia kahwin dengan anak angkat Nabi. Dia mak angkat Nabi. Barakah ni, Ummu Aiman ni. Dia mak angkat Nabi, kahwin dengan anak angkat Nabi. Siapa anak angkat Nabi? Sayyiduna Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi kahwin dengan mak angkat Nabi. Tentu jauh beza umur mereka. Allah Ta'ala kurniakan anak. Hasil perkahwinan mereka berdua dapat anak nama Aiman. Tu yang dia dipanggil Ummu Aiman. Waktu dia duduk mengasuh Nabi tu, orang panggil dia Barakah Al-Habasyiyah. Lepas dia kahwin dengan anak angkat Nabi, dia mak angkat Nabi kahwin dengan anak angkat Nabi. Beza umur, dia lebih tua daripada suaminya. Dia gelap, Zaid bin Harithah putih. Tak apalah, mereka sekufu. Dua-dua pernah melalui zaman perhambaan, kemudian Nabi merdekakan. Dapat anak nama Aiman. Maka dia dipanggil Ummu Aiman, dan Zaid bin Harithah dipanggil Abu Aiman. Begitu. Ini orang-orang yang ada keliling Nabi. Jadi kita menjelaskan ayat walam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi tidak meninggalkan apa-apa harta. Itu pendapat itu kurang tepat. Sebenarnya ayah Nabi ada hartanya sebab dia orang bisnes, orang perniagaan. Bahkan keluarga Nabi ini memang semua orang-orang berada. Lihat sahaja Abu Lahab. Hari Nabi kita lahir, dia buat kenduri besar-besaran sambut kelahiran Nabi, panggil Maulid Nabi. Dia sembelih 100 ekor unta.
Tok Nabi, saya tak ingat nama, Tok Nabi, isteri Abdul Muttalib, jaddah Nabi, pernah kehilangan anaknya yang bernama Al-Abbas. Maka dia bernazar sekiranya dia jumpa balik anak dia Abbas tu, dia akan selimut buat kelambu Kaabah. Dulu Kaabah dogoi aja, tak ada kain, tak ada kiswah. Tu istilah kiswah, kelambu Kaabah. Dia nazar kalau saya jumpa balik Abbas yang hilang ni, jalan-jalan main-main tak balik rumah, cari tak jumpa, hilang mana tak tahu. Dia nazar nak selimut Kaabah, nak buat kelambu Kaabah menggunakan kain yang paling mahal. Anfas. Kain termahal. Kain sutra lah. Yang ditenun dengan benang mah. Maka Allah bagi dia jumpa balik Al-Abbas. Tok Nabi lah manusia pertama yang selimut Kaabah, buat kelambu Kaabah. Dulu kelambu Kaabah ni dalam kitab disebut dia tempah dari Mesir, kilang Mesir. Kemudian sekarang ni di Saudi pun ada kilang sendiri dah. Tiap-tiap tahun ni pun akan tukar kelambu baru. Bila orang buat haji, pergi ke Arafah, pakat berimpun wukuf di Arafah, time tu lah mereka akan tukar dengan kelambu baru. Orang yang mula-mula buat kelambu Kaabah siapa dia? Tok Nabi. Duit banyak no. Memang ni pun duit banyak. Ni pun keluar bisnes, meniaga. Meniaga kan 9/10 rezeki. 90% rezeki ni pada perniagaan. Orang meniaga kalau kena rezeki kaya. Kalau kerja makan gaji ni, yalah bolehlah ada pendapatan tetap. Tapi perniagaan Allah jamin rezeki. Tok Wan Nabi meniaga, ayah Nabi meniaga, isteri Nabi meniaga, Nabi pun meniaga. Meniaga ni bagus. Jangan tipu orang, sudah. Jadilah peniaga yang jujur. Nabi sebut at-tajirul amin, peniaga yang amanah, ma'as siddiqin wal anbiya was salihin. Dia akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, para siddiqin dan para salihin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau bagi orang nampak kata keluarga Nabi ni miskin. Sebab tu Nabi dakwah ajak orang sembah Allah bukan nak cari duit. Duit Nabi berkepuk dah. Abu Jahal boleh tawarkan kepada Nabi, jika engkau nak harta, kami boleh bagi harta kepada kamu. Buat apa lagi harta? Nabi memang daripada keluarga hartawan. Nak buat apa lagi harta? Abu Jahal kata, kalau kamu nak isteri, kami bagi isteri cantik. Nak cari isteri cantik apa lagi? Khadijah tu secantik-cantik perempuan dah ada dah kat Nabi. Perempuan cantik pun ada sebelah Nabi. Harta bertimbun pun ada. Sampai Nabi boleh buka bank tuan-tuan. Bank. Waktu Nabi nak hijrah tu, banyak barang-barang orang simpan dekat Nabi. Kalau kita pergi bank Islam, ada wadi'ah, ada mudarabah. Orang melabur, orang simpan. Rumah Nabi jadi bank. Sampai ke tahap itulah kekayaan Nabi. Memang dari keluarga yang kaya. Tok Wan Nabi, jangan lupa Tok Wan Nabi. Ketika peristiwa Abrahah nak serang Kaabah tu, peristiwa bergajah. Abrahah dari Yaman naik gajah ramai-ramai bersama tenteranya nak serang Kaabah. Abrahah ada curi 200 ekor unta Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi pergi minta balik. Orang yang ada unta banyak ni kaya lah tuan-tuan. Unta bukan mereka makan sangat. Unta tu dia macam lori, macam trailer. Unta untuk digunakan air ni apa? Dagangan. Unta ni untuk transport, untuk bawa barang niaga sana sini. Tok Wan Nabi yang dicuri 200 ekor, tak kena curi kita tak tahu. Tok Wan Nabi kita bayang, Tok Wan Nabi ada mesin padi, Tok Wan Nabi ada lori, Tok Wan Nabi ada trailer, Tok Wan Nabi ada van. Van bawa orang pihak nyai ke pengangkutan. Masuk duit, masuk. Jangan main-main, keluarga mereka kaya. Sebab tu saya golek kepala bila saya baca perkataan Abu Jahal. Kalau kamu nak harta, kami bagi harta. Nak bagi apa lagi kalau kerana nak harta? Memang keliling Nabi tu keluarga berharta. Bukan keluarga fakir miskin. Kalau orang cerita Nabi ni hidup miskin tak betul. Nabi punya latar belakang keluarga bangsawan berharta. Tapi
Tapi bila Nabi jadi Nabi, Nabi kesian tengok orang miskin, Nabi infak, Nabi infak, Nabi infak. Nabi bagi, Nabi bagi, Nabi bagi, Nabi tolong orang. Jatuh miskin Nabi atas pilihan Nabi. Miskin ikhtiari, bukan miskin ittirari. Nabi memilih untuk miskin. Korbankan diri, bantu orang. Bukan miskin macam orang miskin tu. Nabi asal orang kaya. Tapi Nabi bantu orang sampai akhirnya Nabi mengikat perut. Betul? Nabi buh batu ikat perut. Betul? Bukan miskin seperti kita tengok orang miskin. Nabi mempunyai akal yang geliga, pandai menega, berbakat, pandai. Nabi mula menega kecil-kecilan sehingga ke Busra. Umur 12, pi dengan Tok Wan, pi dengan Pak Menakan, pi menega luar negara Syria. Dari Saudi Arabia pergi ke Syria. Antara bangsa punya perniagaan. Kalau nak kaya, boleh kaya. Memang kaya. Pernah Nabi rasa jadi orang kaya. Biasa. Berkahwin dengan isteri yang kaya. Sekufu. Nabi tajir, isteri Nabi tajirah. Nabi perniaga, businessman, isteri Nabi pun bisnes juga. Gabung mereka berdua. Memang kaya. Kaya yang jujur. Tu, pagi tadi Ustaz cerita tebus nazar 100 ekor unta. Banyaknya. Tu dia boleh tebus tu. Duit banyak tu. Seekor unta kata 5,000. 100 ekor. Dah berapa dah ribu? 5,000, 500,000. Tok Wan Nabi tak ada nak minta sedekah kat siapa-siapa. Kaya. Kekayaan itu diguna untuk akhirat. Lepas jadi Nabi, Nabi bantu orang, tolong orang. Macam tu. Baik. Jangan kita nampak Nabi kita ni miskin. Tak boleh macam tu. Nabi kita ni millionaire. Jutawan. Kalau dihimpun infak Nabi, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni. Hak Nabi duk bagi tu, kalau ada orang rajin jumlahkan, Allah kaya. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tak ada, kita macam mana nak bagi? Orang tak berharta, macam mana nak infak ke orang? Dia bukan satu magic tau. Ada orang susah, Nabi seluk-seluk poket, ada duit bagi. Tak. Betul lah Nabi kita ada mukjizat, tapi Nabi kita bekerja. Di Madinah, Nabi kita ada maula, ada pekerja, ada khadam. Nabi tentu jaga kebajikan mereka. Sekurang-kurangnya bagi sagu hati. Khadam Nabi punya banyak. Hamba Nabi banyak. Hak Nabi merdekakan tu berpuluh-puluh orang. Dan mereka setia kerja dengan Nabi. Jadi setiap usaha Nabi. Berdamping dengan Nabi. Ingat Nabi tak bayar duit kah? Ingat ni pekerja lillahi ta'ala. Nabi pesan. Upah kepada pekerja kena bagi. Kena bagi. U'tul ajir ajruhu. Serahkan, bayar upah kepada orang buat kerja. Qabla an yajiffa 'arquhu. Sebelum kering peluhnya. Nabi cakap macam tu. Tentu Nabi kita beramal. Nabi tak akan cakap kosong. Nabi mengupah. Nabi yang ahlu sufah, Nabi bagi ni pemakan, pendidikan percuma. Allahu Akbar. Seorang yang kaya tetapi memilih hidup sederhana. Bantu rakyat. Ikat perut. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Wiladatuhu wa rada'atuhu. Kelahiran dan penyusuannya. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yawm al-ithnain. Al-thani ashar min Rabi'il awal 'am al-fil. Baginda dilahirkan pada hari Isnin. Isnin tu sahih dah tu. Isnin tu memang muktamad. Kerana Nabi puasa hari Isnin, sahabat tanya, Nabi kata Isnin hari aku dilahirkan. Adapun 12 Rabiul Awal ini khilaf. Bulan Rabiul Awal, berapa hari bulan tu berbeza pendapat ulama. Tak apalah, yang penting hari Isnin. Malam ni kita masuk Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kegembiraan. Bulan kelahiran Nabi, kita mesti rasa seronok. Lebih seronok daripada hari lahir kita, hari ulang tahun perkahwinan kita, menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan sedekah, dengan al-was'u at-tawsi' 'alal 'iyal, dengan membahagiakan keluarga. Ibu-ibu boleh masak sedap-sedap sikit ke,
bagi anak-anak seronok. Ayah-ayah boleh bagi duit kat ibu, kat isteri, kalau berkemampuan bagi duit macam duit raya dekat anak, seorang RM1 ke, seorang RM5 ke. Duit apa ni? Duit merayakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Bergembira. Qul, katakanlah, qul bifadlillah wa rahmatihi, katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan kurnia dan rahmat Allah maka hendaklah bergembira orang-orang beriman. Wa khairum mimma yajma'un, gembira itu lebih baik daripada sibukkan diri himpun harta dunia sampai lupa akhirat. Ada orang himpun harta lupa akhirat. Kita bergembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ni Nabi Muhammad itu sebahagian daripada tanda rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda dilahirkan pada hari Isnin di tanah suci Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wa summiya 'amu wiladatihi 'amal fil li'anna malikal habsyah arsala 'ama wiladatihi jayshan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun 'azimun fa ahlaka Allahul jaysh ikraman liwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kelahiran baginda dinamakan tahun Gajah kerana pada tahun itu seorang raja dari Habsyah telah memimpin satu pasukan tentera ke Mekah untuk meruntuh Kaabah. Dalam tentera itu terdapat seekor gajah yang sangat besar. Gajah Abraha tu lah. Dikatakan nama dia Mahmud. Nama gajah tu nama Mahmud. Lalu Allah membinasakan tentera itu sebagai kemuliaan kepada kelahiran Nabi SAW. Abraha ni, kita semua tahu dah, ulang kaji je. Abraha ni dia dengki melihat orang ramai ke Mekah menunaikan haji. Haji cara zaman dulu lah, haji telanjang. Haji telanjang, tawaf waktu malam. Tapi ni pergi Mekah juga. Buat haji di Mekah. Abraha ni dia raja di Yaman, di Sana'a. Dia buat satu Kaabah tiruan untuk menandingi Ka'batullah. Dia namakan Al-Qulais. Dihiasi dengan batu-batu permata yang sangat cantik. Dan Al-Qulais itu sangat tinggi. Kata Imam Qustulani dalam kitab Mawahibul Ladunia, Al-Qulais ni diambil daripada perkataan ni, Qalin Suah Al-Qulais. Tinggi sungguh. Pasal apa nama kopiah ni? Sebab kerana terlalu tinggi, bila orang mendongak macam tu, barangkali tercabut kepiah. Kalau duk langut tengok menara tu, boleh terkeluar kepiah ni. Boleh tercabut kepiah. Kepiah longgak lah. Maka dinamakan menara kopiah. Kita menara KLCC ya. Menara Al-Qulais ataupun Al-Qulais. Tapi orang tak mau pergi juga. Ada hak jenis nakai ni, pergi masuk kencing, buang najis pula dalam tu. Tu yang dia mengamuk. Dia mengamuk, dia kata dia nak pergi runtuh Kaabah. Lepas Kaabah dah runtuh, nanti orang akan main buat haji tempat dia. Tarikan pelancong. Gitu. Dia marah sungguh. Pergi sana. Pergi daripada Yaman. Naik bot, naik kapal ke pelabuhan Jeddah. Dari Jeddah masuk Mekah. Macam tu. Sampai di satu tempat, dia colek, dia rampas unta, tuan Nabi apa semua tu lah. Kita cerita tadi. Di satu tempat nama Wadi Muhassir, dia dihujani dengan batu-batu dari neraka. Sekumpulan burung yang dipanggil ababil. Ababil ni burung yang datang sekumpulan, beramai-ramai tu. Burung mai sekawan. Dia tak main sekok-sekok, dia main ramai-ramai, 20 ekor, 30 ekor, tu mana ababil. Sekumpulan burung. Burung nama apa tak tahu, tapi ababil tu maknanya sekumpulan burung. Setiap burung bawa batu dari neraka. 3 biji batu. Satu kat paruh ni. Satu lagi kat dia cekak dengan kaki kanan. Satu lagi kaki kiri. Jadi 3 biji batu. Tarmihim, melempar mereka. Burung-burung ni lempar batu dekat mereka.
bihijaratin min sijil, dengan batu bara api neraka. Faja'alahum, maka jadilah mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang, mati berkapak sampai busuk. Bangkai orang, bangkai gajah, mati lebih. Allah Ta'ala menghantar hujan lebat, jadi banjir, menghanyutkan segala bangkai ini ke dalam Laut Merah. Tapi Abraha dia tak mati di tempat kejadian. Dia boleh naik kapal balik ke Yaman. Dia lari menyelamatkan diri. Dia naik gajah dia tu lah, Mahmud. Mahmud ni cerdik sikit, gajah yang cerdik. Mahmud ni tak mau ke Mekah. Dia paksa Mahmud ni pergi Mekah. Mahmud ni dah macam boleh merasai bala akan turun. Binatang ni kadang-kadang dia ada boleh kesan. Dia boleh rasa. Dia tak mau pergi. Kalau jumpa simpang 3 kanan ke Mekah, dia akan kona kiri. Dia kena pukul dengan Abraha. Abraha ni dia cacat sikit. Nama dia Al-Ashram. Abraha Al-Ashram. Mulut dia ni sumbing. Pecah atau ni. Orang panggil Al-Ashram dalam bahasa Arab. Abraha mulut sumbing. Begitu. Dia naik jadi raja tu pun, dia bergaduh dengan adik-beradik dia, berebut takhta. Ada yang kata dia bunuh ayah dia dan sebagainya. Memang jahat lah. Jadi peristiwa ini peristiwa besar. Kata Abdul Muttalib, Kaabah ada tuan. Tuan dia akan jaga. Wa inna li rabbi hadzal bait rabban sayahmihi. Baitullah ini mempunyai tuan. Tuan dia akan jaga. Aku tuan unta, ana rabbul ibil. Aku tuan unta. Aku menjaga unta. Kaabah dia ada tuannya yang tersendiri. Tuan dia akan jaga. Kita tak perlu jaga. Maka Allah memelihara Kaabah. Allah Ta'ala memusnahkan mereka ini. Walaupun mereka tak pi lagi kat Kaabah, tapi mereka berniat nak buat jahat. Mekah ni niat nak buat jahat, dikira jahat dah. Tempat-tempat lain kalau baru berniat, baru terdetik di hati, tak kira dosa lagi. Kalau kita cadang nak buat jahat, tak buat pun, tak kira dosa. Tapi Mekah ni, wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min azabin alim. Wa may yurid, baru teringin, sesiapa yang berkehendak, siapa yang nak. Wa man yurid fihi bi ilhadin, siapa yang nak buat zalim, niat pi Mekah nak pi buat jahat, niat nak pi Mekah nak pi curi duit orang, niat nak pi Mekah nak pi minta derma, kalau kutip seorang 1 rial pun boleh dapat banyak, ada niat-niat jahat, Allah akan seksa. Jangan main-main di sana. Kena kawal niat, bukan takat kawal perbuatan. Niat nak buat jahat, tempat lain tak kira dosa lagi, tapi Mekah, Madinah, tanah suci. Jadi Abraha ni bukan sekadar niat, dia dah usaha, dia dah pi dah, dia dah bergerak dah. Dia dipanggil azam lah. Azam nak runtuh Kaabah. Azam nak runtuh Kaabah. Pasal dia dah bergerak dah, susah payah dia. Maka dia mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ni sangat besar. Orang Arab dia fikir macam ni. Bila berlaku satu peristiwa yang besar, tentu akan lahir manusia yang besar. Hazal syai' azim. Tentu akan lahir manusia yang azim. Orang besar akan lahir. Itulah petanda lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abraha ni dia mati di San'a. Dia kena batu di San'a. Usiba bitasaquti a'dha'i. Sebelum mati Allah Ta'ala seksa dia, gugur anggota badannya. Jari dia gugur, semua sendi-sendi dia gugur, jatuh, dan akhir sekali perut dia pecah. Dia mati dalam keadaan sangat menakutkanlah. Begitu. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimah As-Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Thuwaibah Al-Aslamiyah yang merupakan hamba kepada Abu Lahab menyusukan baginda selepas Aminah. Hamba Abu Lahab ni Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah. Dia asal hamba Abu Lahab, kemudian Abu Lahab merdekakan dia. Orang lain bila dapat tahu kata Aminah melahirkan anak,
pakak mai berduyun-duyun nak tengok. Saya nampak cahaya. Cahaya terang di rumah tu. Dan memang Aminah ni, sebelum melahirkan Nabi, beberapa malam asyik bermimpi. Dari perut dia keluar satu spotlight cahaya, suluh sampai ke Busra Syam, tempat Nabi akan pergi berniaga nanti. Suluh pancar cahaya sampai ke Syria. Sebab tu Nabi pernah sebut, ana bisyaratu Isa. Aku berita gembira Nabi Isa. Kan Nabi Isa selalu cerita berita gembira. Nabi Isa selalu wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa kerap kali dengan anak-anak murid dia, dengan hawariyun, sahabat dia selalu kata, hampa nak dengar berita gembira? Ala ukhbirukum bil busyra. Hampa nak tak dengar satu berita gembira? Anak-anak murid dia pun tertanya-tanya, berita gembira apa? Selalu sangat dia buat macam tu. Dia akan cerita, jeng, berita gembira, nak dengar? Berita gembira tu ialah ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Selepas aku akan dilantik seorang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Maka Nabi kata, ana bisyaratu Isa. Akulah berita gembira yang selalu diwar-warkan, diumum-umumkan oleh Nabi Isa. Ana da'watu Ibrahim. Aku juga doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim banyak. Hak mana satu? Kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasula. Rabbana wab'ath fihim rasula. Wahai Tuhan kami, lantiklah di kalangan penduduk Mekah ini seorang utusan. Nabi Ibrahim berdoa. Qala wa min dhurriyyati. Kalau boleh tu zuriat keturunan saya lah. Allah Ta'ala sebut, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, daripada keturunan kamu, tapi orang zalim tak akan dapat mencapai. Allah menjamin daripada zuriatmu, tapi bukan orang zalim, orang baik. Allah pilih Muhammad. Allah pilih Nabi Muhammad. Inna Allah astafa. Allah memilih Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail. Allah memilih Hashim dari Kinanah. Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Allah memilih Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah pilihku daripada Bani Hashim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut, aku bisyarah Isa. Berita gembira yang Nabi Isa duk habaq tu akulah. Aku, Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim. Dan aku juga, ana nur allati ra'athu ummi. Akulah cahaya yang selalu dilihat oleh ibuku dalam mimpi. Mak aku duk mimpi cahaya. Rupa-rupanya nak beranak aku. Cahaya yang menerangi alam ini. Cahaya hidayah. Cahaya nubuah. Mak Nabi duk mimpi. Dan memang hari beranak tu dia keluar daripada perut Nabi ni. Lahirnya anak ni dia terang rumah tu. Terang sampai ke langit. Terang, Masya Allah. Orang pakat main meneru lah nak tengok. Orang baru lahir. Orang nak main ziarah. Tak dibenarkan masuk ramai-ramai lah. Keluarga terdekatnya boleh tengok. Tapi yang peliknya, Abu Lahab ni dia kalut dengan kerja. Dia sifat bagus dia, Abu Lahab ni kerja. Kuat bekerja. Kuat. Sampai tak cuti langsung. 7 hari kerja deret Abu Lahab ni. Oi, kuat. Kerja kuat. Sampai orang bagi tahu hang dapat anak menakan. Adik hang Abdullah tu yang meninggal tu, dia dapat anak. Aminah dah beranak, anak Abdullah. Dia tak apa, nanti gue tengok. Tak mau pergi tengok. Dia suruh hamba dia, wakil. Dia suruh hamba dia, Suhaibah pergi tengok. Suhaibah pun pergilah tengok. Wakil Abu Lahab tengok. Ya Allah, dengan comel, dengan bersinar. Senyum. Nabi lahir senyum. Kita lahir, ya. Nabi senyum. Kita riau pasal apa? Nabi dedahkan rahsia. Kita riau ni min ta'ni syaitan, kerana dicucuk syaitan. Tak tahulah syaitan cucuk perut ke, cucuk punggung ke, cucuk tak mana tak. Dia tunjuk kuku dia tu, dia cucuk kita takut kita teriak. Semua budak-budak teriak. Kecuali Isa dan ibunya, kata Nabi, merendah diri. Sebenarnya Isa, ibunya Maryam, dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi bohong, Nabi tak mau angkat diri.
Nabi kata semua, kullu mauludin, semua baby teriak. Kerana dicocok syaitan. Tengok kuku setan tu, kita teriak, kita kecil-kecil teriak takut. Setan mengacau, mengusik, digeram, dicubit ke apa tak tahu, teriak. Dan kalau baby tak teriak, nurse pula susah hati kan. Baby kalau keluar main tak teriak, nurse pun tepuk bagi teriak. Bagi kencing elok semua baru boleh balik. Gitu. Yang tak teriak hanyalah Isa dan ibunya Maryam. Termasuklah Nabi kita SAW pun tak teriak, senyum. Jadi Suwaibah dia pergi tengok, ya Allah, comel lah budak ni, ya Allah, Masya Allah. Dia lari pergi habaq kat tuan dia. Dia kata, wahai Abu Lahab, hang rugi tak pergi tengok. Comel nak menakan hang, bercahaya, bersinar-sinar. Dia seronok kembang hidung. Nak siapa? Anak menakan siapa? Anak menakan siapa? Anak menakan aku kan? Kalau kita orang Melayu, tengok apa menakan lah. Tengok apa menakan, dia tumpang bangga dengan anak menakan dia. Dia kata, Suwaibah, mulai hari ni, hang merdeka. Pasal hang bawa berita gembira. Dia tak pergi tengok lagi, dia percaya dah. Dia dengar cara cerita tu seronok dah. Dia kata, Suwaibah, mulai hari ni hang merdeka. Satu syarat yang aku minta. Hang kena mengasuh. Hang kena bantu Aminah. Tolonglah mengasuh budak tu. Tolong dukung, salin lampin ke apakah. Dan jadi ibu susu kepada budak tu. Yang buh nama tu Tok Wan Nabi, Muhammad. Tok Wan Nabi, bila dia tengok cucu, dia dukung, dia balik. Tok Wan Nabi ni suka tidur i'tikaf di bawah teduhan Kaabah. Tu style Tok Wan Nabi. Suka tidur bawah teduhan Kaabah. Kalau teduh tu kat Hijr Ismail, dia tidur Hijr Ismail. Kalau teduh belah pintu Kaabah, dia tidur. Dia suka tidur macam tu. Suka hati dia lah. Dia orang besar. Tok Wan Nabi sedang tidur di bawah teduhan Kaabah. Kemudian orang riuh rendah mai abang Abdul Muttalib, hang dapat cucu, Aminah ada beranak. Dia apa-apa lagi celapak balik. Balik ke rumah Abu Talib lah. Dia pergi tengok cucu dia, ya Allah. Dia kata, Aminah, mai aku nak bawa cucu hang ni. Aku nak ambil, nak dukung. Tapi mana? Dia kata, aku nak bawa masuk Kaabah. Dia pegang Nabi Muhammad, bawa balik, masuk ke dalam Kaabah. Dia ada pintu, kunci masuk dalam. Dan dalam Kaabah, dia namakan baby ini dengan nama Muhammad. Supaya akhlaknya terpuji. Supaya seluruh makhluk di bumi maupun di langit memuji-mujinya. Likathrati khisalihi alhamidah. Kerana terlalu banyaknya akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dia namakan Sammaituhu Muhammada. Aku namakan bayi ini dengan nama Muhammad. Okey, yang mengisytiharkan nama ni siapa? Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib bin Hashim. Dinamakan Nabi dalam Kaabah. Kemudian diisytiharkan di luar Kaabah. Dan memang nama ni bertepatan dengan kitab-kitab Samawiyat, kitab-kitab langit, Zabur, Taurat, Injil, semuanya menceritakan nama Ahmad atau Muhammad. Ahmad makna yang terpuji, Muhammad yang sentiasa dipuji-puji. Baik. Jadi Suwaibah ini asalnya hamba Abu Lahab. Dia dimerdekakan kerana dia balik bawa berita gembira kepada Abu Lahab. Kemudian dia dilantik menjadi ibu susu Nabi, Murdi'ah. Ibu susu Nabi selepas Aminah. Nak habaq kata keluarga ni kaya. Bukan Aminah tu belah sorang-sorang. Dia ada pembantu, dia ada bibi. Ada hak tolong salin lampin, ada hak tolong bagi susu. Kalau kita sekarang tolong bancuh susu lah. Apa dulu bagi susu padan. Kemudian upah pula tu Halimah As-Sa'diyah. Halimah ni dia ambil Nabi, dia balik kampung dia, Bani Sa'ad, dekat Ji'ranah. Dekat Ji'ranah, perkampungan Bani Sa'ad. Bani tu anak-anak, Sa'ad tu Sa'ad lah. Bani Sa'ad ni mana? Anak-anak, cucu, cicit kaum puak Sa'ad. Sa'ad tu kira Tok Wan ni lah. Kampung Tok Wan Sa'ad. Kampung Tok Sa'ad. Macam dekat Mahat saya ni ada kampung Tok Berin. Kampung Tok Otak lah tu, Tok Berin. Ada kampung Tok Labu, dekat dengan Mahat saya. Ada satu lagi kampung Tok Otek. Tok Otek, Tok Berin, Tok apa lagi? Tok Labu, Tok Kabu, macam-macam Tok. Orang Arab dia guna Bani. Bani tu daripada Banin, anak-anak Sa'ad.
Kampung Bani Sa'ad. Kampung Tuk Sa'ad lah gitulah. Sa'ad tu kira ketua keluarga Nepal lah, orang tua Nepal. Ini dekat Ji'ranah kan, kita duk pergi Ji'ranah, duk pakai kain ihram apa tu kan. Tak jauh, saya pun tak tahu mana kampung Halimah As-Sa'diyah. Nabi duduk sana, main dengan budak-budak sana, belah kambing, untuk mendapat udara yang segar. Selain itu bahasa mereka bahasa sopan. Halimah ni penyabar, orang kampung yang baik hati, sopan santun, budi bahasa. Nabi mewarisi itu. Ibu susu Nabi banyak orang. Sebahagian kitab ni cerita lagi lah mak-mak susu Nabi yang lain. Tapi yang pentingnya Halimah As-Sa'diyah lagi Thuwaibah Al-Aslamiyah. Bahasa ni pun bahasa yang elok. Ibu Nabi ni bahasa elok, Nabi pun bahasa elok. Fasih, tak telo. Kerana susu dia ada kesan. Ar-rada'ah tughayyiru tabi'ah. Susuan dapat mengubah perangai. Kalau perangai nakal, minum susu ibu yang baca Quran apa semua, dia akan jadi bagus. Dia ada kesan pengaruh susu pada tabiat perangai. Jadi Nabi mewarisi bahasa yang sopan, akhlak yang mulia, kerana ibu-ibu susu Nabi ni orang-orang yang baik. Dan ibu susu ni diupah, bukan free, upah. Allah Ta'ala sebut, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika ibu susu memberi susu, fa'atuhunna, maka bayarlah kepada mereka ujurahunna, upah. Kerja kena bayar upah, jangan kira lillahi ta'ala. Penat lelah mengasuh, kena bayar upah. Ada upah yang ditetapkan, ada setengah orang ni, tak apalah, bagilah seikhlas hati. Jangan kita ni, bila kita ambil orang kerja, penat lelah, kita tak upah, tak boleh tu dalam Islam. Mentang-mentang orang kata tak apalah, seikhlas hati, dia pun ikhlas, tak payah bagi apa-apa. Itu salah nah. Apa-apa kerja, juhud, kepenatan, kena diberi setimpal. Begitu. Jadi semua ni berupah. Halimah Sa'diyah dia dapat upah mengasuh Nabi. Thuwaibah Al-Aslamiyah ni ada upah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah pula menjadi ibu susu Nabi sehingga baginda berumur 4 tahun. Halimah ni dia tak menyusu di Mekah, dia balik ke kampung dia di perkampungan Bani Sa'ad dekat Ji'ranah. Dia belah sampai umur 4 tahun. Sekali-sekala dia baliklah Nabi. Allah nak latih Nabi jangan manja. Kecil-kecil lagi pisah dengan mak dah. Dengan ayah memang tak ada tengok. Dengan mak dengan tok wan semua pisah. Tak duduk dengan mak, renggang. Duduk dengan keluarga angkat. Ada budak manja, dia ikut mak dia, tak boleh nak berenggang langsung. Riau mak nak masuk tandas nak buang ayak, beriau. Turut manja. Nabi ni berenggang. Orang Mekah tapi duduk kampung Ji'ranah tu. Tak duduk dengan mak. Kental, tabah, jenis tak manja, jenis kuat semangat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umur 4 tahun. Tapi duduk balik jugalah, lama-lama sekali balik, main ambil balik, macam itulah. Umur 4 tahun tu ada peristiwa tu. Kalau kita tengok, ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah Halimah. Dia duduk main lah, cara budak-budak main ciligan apa semua. Tiba-tiba baginda dibawa oleh 2 lelaki berpakaian putih. Ni pun tangkap Nabi. Dia pun heret Nabi pergi belakang. Mereka membaringkannya dan membelah perutnya. Belah dada. Perutnya memang dada. Kemudian mereka membasuh hatinya. Peristiwa itu menjadikan Halimah merasa takut dan mengembalikannya kepada ibunya. Halimah tak mau belah dah lepas itu. Umur 4 tahun, dada Nabi dibelah, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Siapa buat kerja tu? Malaikat. Lepas tu dia cantum balik. Kawan-kawan Nabi pakat lari lah, pihak abang Halimah, makcik Halimah, Muhammad kena bunuh, ada orang tikam. Bukan bunuh tu, tak mati pun. Lepas pada tu Halimah tak berani belah dah anak orang, takut kena apa-apa. Dia kembalikan kepada ibu Nabi, bonda Nabi Aminah binti Wahab. Okey, kita berhenti takat ni dulu. Esok kita sambung
Wafatu ummihi, kewafatan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan mak Nabi daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun mak Nabi meninggal dunia. Ujian demi ujian untuk menguji kesabaran, ketabahan, kecekalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.